Assalamualaikum kepada para penonton. Nama saya Muhammad Alif Imam Daud, bernombor matrik A17045. Saya akan mempersembahkan projek akhir asas sains data. Sebelum kita memulakan pembentangan, kita akan melihat terlebih dahulu mengenai pengenalan. Itu tugasan ini merupakan tugasan akhir bagi kursus LMCP 1352 asas sains data. Dan slide ini mengandungi 10 soalan berserta jawapan. Tugasan ini juga merangkumi 30% hingga 40% daripada markah keseluruhan. Okey, untuk soalan pertama, ini adalah soalan keseluruhan. Dan untuk soalan pertama, kita perlu mengira pengeluaran dan penarikan. Untuk mengira pengeluaran dan penarikan, kita perlukan data bagi rumah dan juga luas lantai. Untuk formula bagi pengeluaran adalah dengan bilangan rumah perlu dikira dengan didarab dengan nilai 2.2 iaitu yang diberi dalam soalan. Dan untuk penarikan, formulanya adalah luas lantai didarab dengan 3.3 bahagi dengan 100. Kalau dilihat pada belah kanan saya ni adalah nilai yang sudah dikira, dan perlu juga kita perlu mengira purata bagi jumlah pengeluaran dan juga penarikan. Seterusnya, untuk soalan seterusnya adalah untuk perlu mengira pengeluaran dan penarikan jika 65% perjalanan menggunakan kereta dan purata isi kereta adalah 1.9 orang per kereta. Okey, kita menggunakan data yang telah dikira terlebih dahulu, iaitu yang tadi, jadual tadi. Lepas tu kita perlu mendarabkan 65% bahagi dengan 1.5 darab dengan nilai bagi setiap pengeluaran dan juga penarikan. Dan ada hasil ni adalah sama dengan jumlah kereta. Dan tabel ini menunjukkan nilai baru bagi 65% bahagi dengan 1.5. Seterusnya adalah kita perlu mengira pengeluaran dan penarikan semula supaya jumlah pengeluaran dan penarikan adalah sama. Ini adalah tabel tadi. Untuk mendapatkan nilai yang sama, kita perlukan jumlah dan pengeluaran penarikan. Kita kena puratakan terlebih dahulu. Dan apabila mendapat nilai purata, untuk mendapatkan nilai baru bagi pengeluaran dan penarikan, kita ada formula baru, iaitu pengeluaran adalah sama dengan nilai bagi pengeluaran darab dengan purata keseluruhan dan bahagi dengan jumlah pengeluaran bagi jumlah pengeluaran. Dan untuk penarikan, kita perlu mendarabkan hasil nilai penarikan yang purata, iaitu yang hasil yang awal, dan perlu dibahagi dengan jumlah nilai bagi penarikan. Okey, seterusnya apabila kita mendapatkan nilai baru, kita akan selepas kita mendarabkan, kita akan dapat nilai yang baru ini yang di sebelah kanan saya ni. Okey, untuk soalan seterusnya kita perlu mengira metrik perjalanan asalan tujuan. Ini adalah metrik asalan tujuan. Untuk mengiranya, nilai bagi pengeluarannya adalah nilai bagi penarikan dan juga pengeluaran. Untuk mendapatkan nilai setiap zon ni, A, B, C dan seterusnya, kita perlu mendarabkan nilai jumlah pengeluaran ni perlulah didarab dengan jumlah penarikan bahagi dengan jumlah pengeluaran. Seterusnya, kita perlu mengira semula metrik perjalanan asalan tujuan jika 70% perjalanan antara bandar menggunakan lebuh raya. Okey, data tadi perlulah didarab dengan 70% untuk mendapatkan nilai baru bagi pengeluaran dan penarikan bagi 70%. Dan jadual belah kanan ni adalah nilai baru. Seterusnya, nilai tadi itu perlu
perlulah disamakan bagi jumlah purata terlebih dahulu. Jadi jumlah purata ni adalah sama dengan yang ini, dan untuk mendapatkan nilai baru bagi pengeluaran dan penarikan seperti tadi, iaitu dengan formula pengeluaran adalah sama dengan nilai zon A bagi purata keseluruhan bahagi dengan jumlah pengeluaran, dan untuk penarikan adalah nilai bagi purata dibahagi dengan jumlah penarikan darab dengan nilai penarikan yang terlebih dahulu yang tadi. Ini adalah metrik asalan tujuan yang baharu. Untuk yang soalan seterusnya adalah untuk mengira umpukan pengaliran lalu lintas kereta di antara bandar-bandar bagi kedua arah. Kita menggunakan jadual tadi iaitu jadual metrik asalan ini pas. Cuma kita perlu persilangan ni perlu dibuang dahulu. Okey. Untuk umpukan pengaliran dan penarikan kereta, untuk mengira umpukan ni kita tambahkan nilai bagi setiap zon itu B sampai ke F, dan kita akan dapatkan nilai umpukan bagi umpukan setiap zon lah, daripada A ke B ke F, C ke F dan seterusnya. Ini adalah jadual umpukan tadi kedua-dua arah daripada atas, iaitu daripada A ke F dan F ke A. Okey, untuk soalan seterusnya adalah kita perlu mencari nilai bagi jumlah kutipan tol jika kaedah tol yang dikenakan adalah 20 sen bagi setiap kilometer. Nilai bagi setiap ini adalah dikira daripada jadual tadi, dan untuk mendapatkan nilai bagi jarak apa yang dikenakan adalah kita perlu mendaratkan kita kena mendaratkan 20 sen ni darab dengan jarak setiap zon ni, zon A, B, C dan D dan F, dan kita perlu totalkan semuanya, jumlahkannya, dan kita akan mendapatkan nilai jumlah hasil daripada kutipan tadi. Ini adalah daripada tol F ke A. Yang tadi adalah tol A ke F. Cara nak kiranya adalah sama tadi juga. Itu kita perlu darabkan nilai 20% itu darab dengan setiap jarak, itu total jarak, dan kita akan totalkan semua untuk mendapatkan hasil kutipan tol dari F ke A. Okey, selepas kita dapat nilai tol bagi F ke A dan juga A ke F, kita kena total balik, kita kena jumlahkan balik untuk mendapatkan hasil inilah yang sebab pengiraan dia adalah daripada pergi dan balik, maksudnya kena didarab 2 kali untuk mendapatkan jumlah yang utama dia, jumlah kutipan dia lah. Seterusnya soalan ini kita perlu mengira balik pengaliran maksimum per jam jika 30% pengaliran ini adalah dalam masa 1 jam per puncak. Okey, untuk kira ni balik kita ambilkan jadual pengumpukan tadi. Kita kena darabkan setiap hasil ni ada dengan 30% darab dengan bahagi dengan 23, dan kita akan dapat jadual yang baru. Seterusnya adalah visual umpukan perjalanan antara bandar, itu cadangan. Jadi untuk mendapatkan cadangannya adalah menghasilkan 2 lorong bagi setiap tol. Dan seterusnya adalah soalannya adalah untuk mengira berapa lorong lebuh raya ni patut dibina jika muatan jalan raya adalah 1,800 kereta per jam.
Untuk mengira, kita perlu tahu jumlah umpukan daripada setiap zon ke zon. Seperti kalau kita tengok pada jadual ni, kita ada laluan daripada A ke B, B ke C, C ke D sampailah ke E ke F. Okey, setiap ni ada jumlah umpukan ni masing-masing dan kita tahu waktu puncak ni maksudnya berapa bilangan maksimum bagi setiap kenderaan yang lalu pada setiap laluan tu lah. Jadi kita sebagai contohlah kita berkira, kita ada sini adalah jumlah umpukan kita pada laluan A ke B adalah 7,636. Untuk waktu puncaknya kita ada jalan ni boleh memaksimumkan jumlah kereta adalah sebanyak 2,291. Jadi untuk mengetahui berapa lorong yang kita perlukan, jadi waktu puncak ni kita kena bahagi dengan jumlah maksimum bagi inilah dia punya kuantiti berapa bilangan kereta yang mampu dilalui pada jalan tu. Jadi kita bahagi dengan 1,800. Maksudnya 2,291 ni kena bahagi dengan 1,800 dan kita dapat adalah 1.27. Ni maksudnya 1.27 ni adalah nisbahnya. Jadi untuk kita dapatkan lorongnya adalah kalau 1.27 ni maksudnya tidak, kita perlukan satu lagi jalan lebih daripada satu. Jadi kita perlukan 2. Sama seperti yang lain. Yang lain adalah 3. Yang paling minimum adalah 2 lah. Dan seterusnya adalah ini adalah dia punya jadual umpukan. Itu berapa bilangan bilangan lorong yang diperlukan bagi setiap zon. Ini adalah daripada A ke F. Dan untuk itu sahaja. Kalau untuk F ke A adalah sama juga, dia adalah jalan yang sama, jadi perlukan 2 juga. Pengiraan adalah sama. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.